1 Mac 1996 dan alhamdulillah 1 Mac baru ni kita dah genap 25 tahun. Keunikan Perbadanan Putrajaya adalah ditubuhkan berdasarkan kepada akta yang sendiri, Akta 536, Akta Perbadanan Putrajaya, yang mana walaupun ditubuhkan sebagai badan berkanun tetapi melaksanakan fungsi PBT. Kalau kita tengok PBT lain, Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah ditubuhkan berdasarkan kepada Akta 171 dan diklasifikasikan, dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan. Tetapi Perbadanan Putrajaya dikenali sebagai Perbadanan Putrajaya dan bukan dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan, tetapi Perbadanan Putrajaya melaksanakan fungsi PBT. Makna dia Perbadanan Putrajaya mempunyai kelebihan yang tersendiri sebagai pihak berkuasa tempatan yang menguruskan pusat pentadbiran kerajaan. Dengan adanya Akta Perbadanan Putrajaya, Akta 536, kuasa dan fungsi Perbadanan Putrajaya lebih besar dan lebih luas berbanding dengan pihak berkuasa tempatan yang ditubuhkan di bawah Akta 171. Perbadanan Putrajaya diberi kuasa mempunyai kuasa untuk menubuhkan anak syarikat bagi memastikan pengurusan pusat pentadbiran kerajaan dapat diuruskan selaras dengan dasar-dasar semasa kerajaan dengan lebih cekap dan juga efisien. Kalau kita lihat objektif asal penubuhan Putrajaya dan juga Perbadanan Putrajaya sendiri adalah sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Perancangan ataupun pelaksanaan pembangunan Putrajaya dalam tempoh 25 tahun lebih memfokuskan kepada menjadikan ataupun mendirikan bangunan-bangunan khusus untuk keperluan kerajaan. Setelah 25 tahun Putrajaya ditubuhkan, alhamdulillah objektif Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan hampir sepenuhnya terlaksana. Kalau kita tengok, boleh dikatakan kesemua bangunan-bangunan kerajaan, lot-lot yang dikhususkan untuk kerajaan, sama ada untuk bangunan-bangunan pejabat dan juga untuk kediaman kaki tangan penjawat awam termasuk quarters, hampir siap sepenuhnya. Cumanya Putrajaya seperti mana yang kita sedia maklum, cukup cantik, cukup menarik. Terdapat bangunan-bangunan yang unik menggambarkan sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan dan Putrajaya berkeluasan 12,600 ekar lebih kurang. Daripada 12,600 ekar, 2,000 ekar merupakan taman. Putrajaya ada 14 buah taman dan kesemua taman itu mempunyai keunikan yang tersendiri. Contohnya wetland. Taman wetland yang berkeluasan lebih kurang 500 ekar merupakan satu-satunya taman yang wetland yang unik di Malaysia. Yang tu taman wetland. Untuk menjadikan Putrajaya taman-taman sebagai tarikan pelancong merupakan satu cabaran. Sebab kebanyakan tanggapan ataupun persepsi umum mengatakan Putrajaya ni banyak benda yang tak boleh dibuat. Kalau kita ada tasik, kita hanya boleh lihat. Kita tak boleh menikmati. Kalau ada kemudahan, ramai orang takut nak menggunakan kemudahan sebab mungkin pada peringkat awal terlalu banyak peraturan-peraturan yang kita adakan menyebabkan ramai bertanggapan Putrajaya banyak peraturan yang tak boleh dibuat. So sekarang ni saya cuba untuk mengubah persepsi itu daripada Putrajaya tak boleh kepada Putrajaya boleh. Macam mana kita nak jadikan Putrajaya yang cantik ni dapat dirasa dan dapat dinikmati oleh semua golongan, termasuk penduduk tempatan Putrajaya dan juga penduduk luar daripada Putrajaya. Kalau kita tengok dari segi pelancongan, ramai yang datang melawat Putrajaya. Tapi bukan pelancong. Maksud saya pelawat, kalau berdasarkan kepada definisi pelancong oleh Kementerian Pelancongan, at least dia menginap 1 malam. Tapi yang datang ke Putrajaya ni hanya untuk melawat. Melawat bermaksud dia bukan menginap di Putrajaya. Dia just datang, ambil gambar, terutamanya di kawasan sekitar masjid. Lepas tu dia naik kereta, tengok di sepanjang boulevard ni bangunan-bangunan kerajaan. Lepas tu dia balik. Yang tu pelawat. So cabaran saya dan juga kesemua anggota Perbadanan Putrajaya adalah untuk mengubah pelawat ini kepada pelancong. Macam mana produk yang kita kata Putrajaya cantik ini boleh mengubah pelawat kepada pelancong. Kalau sebelum ni yang datang daripada luar Putrajaya, dia cuma melawat di Putrajaya tapi dia menginap di KL. Tapi insya-Allah untuk dalam tempoh 5 tahun ke hadapan dia just melawat ke Putrajaya dan dia dah merancang untuk menginap di KL. Dia tukar dia punya niat tu, dia akan menginap di Putrajaya. So insya-Allah kita akan jadikan selaras dengan hasrat menteri untuk jadikan Putrajaya sebagai bandar rekreasi. Untuk bandar rekreasi
dua fokus utama kita pada tahun ni adalah untuk menjadikan kawasan di sekitar PC4 sebagai spot mall ataupun pusat rekreasi utama dan juga di kawasan wetland untuk remaja khususnya belia-belia untuk melaksanakan aktiviti. Di kawasan wetland itu kita akan tukarkan sebagai kawasan rekreasi utama di mana pelawat ataupun pelancong boleh menikmati keindahan tasik Putrajaya dan pada masa sama kita sediakan aktiviti-aktiviti termasuk aktiviti camping, glamping, kita akan sediakan chalet dan juga sekarang ni yang trend terbaru adalah yang caravan. Kita akan sediakan kawasan tu yang mana kita akan perbanyakkan tempat-tempat penginapan yang sesuai dengan keperluan golongan remaja dan juga belia. Dan kita juga akan sediakan package-package termasuk untuk horse riding. Saya dah melawat minggu lepas tempat untuk kita jadikan ni. Untuk menjadikan Putrajaya sebagai pusat tarikan, kalau sebelum ni kita ada acara-acara seperti Lampu, Floria, Piakuf, cumanya program-program tu melibatkan peruntukan yang agak besar dan kita akan tengok balik program-program tu untuk lebih menarik pihak swasta untuk terlibat secara langsung. Dan pada masa sama, kita juga sedang merancang untuk melaksanakan program-program yang melaksanakannya secara kerjasama dengan pihak swasta agar dia lebih sustain. Maksudnya kita tidak perlu mengeluarkan peruntukan yang besar tetapi dapat menarik pelancong ataupun pelawat datang ke Putrajaya yang mana kita boleh kategorikan kepada 3. Satu untuk acara-acara yang berbentuk di peringkat antarabangsa, satu di peringkat nasional, satu di peringkat komuniti setempat. So kita akan aturkan program-program berdasarkan kepada 3 kategori tadi yang mensasarkan kepada semua golongan. Yang ni alhamdulillah dengan kepimpinan Yang Berhormat Menteri Tan Sri Anwar Musa yang telah memberi kita hala tuju ataupun plan tindakan yang jelas dalam menangani masalah COVID yang mana kita sentiasa bekerjasama dengan komuniti termasuk Majlis Perwakilan Penduduk dan juga Persatuan Penduduk dalam melaksanakan program-program meningkatkan kesedaran berkenaan dengan COVID-19 yang kita bahagikan kepada 3 program utama iaitu program pencegahan, program kesedaran dan juga program pembersihan. Ketiga-tiga program ni kita melibatkan penduduk dan bagi membantu warga Putrajaya yang terkesan daripada pandemik COVID ni, kita pemudahkan untuk warga Putrajaya berniaga di mana kita sedia maklum ketiga-tiga wilayah persekutuan, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan dikenali sebagai zon bebas berniaga yang mana kita memberi lesen-lesen perniagaan sementara berdasarkan kepada lokasi-lokasi yang sesuai. Kita pemudahkan. Yang tu untuk yang berminat untuk berniaga mungkin kerana dia telah kehilangan pekerjaan, kita memudahkan. Dan untuk program-program usahawan anak muda kota, kita juga perluaskan yang mana insya-Allah kita akan buka satu bazar di PISIN 15 dan bagi peniaga-peniaga sedia ada, kita bagi pengecualian sewa, premis dan juga pengecualian lesen. Yang mana kita akan lanjutkan lagi pengecualian sewa, premis dan juga lesen itu sehingga Jun 2021. Untuk yang bantuan secara langsung, program yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan MyFood dan juga MyBras itu juga kita laksanakan. Kita bagi bantuan secara terus kepada golongan-golongan yang terkesan. Perancangan untuk menjadikan Putrajaya sebagai smart city, kita boleh pecahkan kepada 2 kategori. Satu berkenaan dengan mempertingkatkan kecekapan dan pengurusan pentadbiran. Untuk mempertingkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran, kita telah melaksanakan dan sedang meningkat keupayaan pelaksanaan perkhidmatan secara atas talian. Dan kebanyakan kita punya proses-proses kerja pun kita dah laksanakan secara atas talian termasuk untuk kelulusan perancangan pembangunan DU yang mana Putrajaya merupakan satu-satunya pihak berkuasa tempatan yang telah melaksanakan proses kelulusan DU atas talian secara sepenuhnya dan kita pun dah dapat kelulusan untuk tanda tangan digital dan keseluruhan 100% kita dah ni termasuk yang Tuan beritahu tadi berkenaan dengan CCTV pemantauan tu. Yang tu yang aspek untuk mempertingkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran kerajaan. Yang keduanya adalah untuk masyarakat umum. Yang ini merupakan satu cabaran yang kita sedang berusaha untuk menambah baik bersama dengan SKMM. Maksud saya yang masyarakat umum ni yang bila dia masuk dekat Putrajaya ni dia rasa Putrajaya ni lain daripada bandaraya lain yang
sesuai dengan yang dikata Putrajaya sebagai smart city. Termasuklah kemudahan wifi percuma, dari segi penggunaan aplikasi, single aplikasi. Mana kalau dia masuk dekat Putrajaya ni, dia ada notification yang terus boleh sambung kepada aplikasi, dan melalui aplikasi tu dia boleh tengok tempat-tempat pelancongan, tempat letak kereta, tempat-tempat kemudahan, restoran, tempat makan, apa-apa semua tu secara atas talian. Yang tu yang kita sedang usahakan supaya bila kita kata smart city ni juga dirasai oleh pelawat, pelancong dan juga penduduk di Putrajaya secara langsung. Seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, 25 tahun Putrajaya hampir keseluruhan komponen pentadbiran kerajaan siap sepenuhnya. Berdasarkan kepada plan struktur tempatan, sehingga 2030 kita mensasarkan seramai 350,000 penduduk. Setelah 25 tahun Putrajaya ditubuhkan, kita baru mencapai penduduk lebih kurang 100,000, tak sampai 100,000 lagi. Bermakna dari segi sasaran penduduk, kita dah tak capai sasaran seperti mana yang ditetapkan. Daripada 350,000 penduduk, dalam 55% adalah penjawat awam, 45% adalah selain daripada penjawat awam. Daripada 90,000 ataupun 100,000 penduduk Putrajaya sekarang ni, dalam 90% adalah penjawat awam. Ini bermakna Putrajaya masih gagal untuk menarik selain daripada penjawat awam untuk tinggal dan menetap di Putrajaya. Ini yang merupakan cabaran yang mana Yang Berhormat Menteri dah minta supaya saya tengok balik perancangan ke depan untuk 25 tahun ke hadapan. Apa yang kita nak jadikan Putrajaya? Betul, kita masih mengekalkan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Tetapi pada masa sama kita juga perlu menarik minat swasta untuk memasuki Putrajaya. Dengan 100,000 penduduk, dari segi kuasa beli, dari segi daya ekonomi masih tak mencukupi untuk menjadikan Putrajaya sebagai pusat aktiviti ekonomi ataupun untuk penduduk-penduduk Putrajaya sendiri menjalankan perniagaan. Cabaran utama untuk 25 tahun ke hadapan adalah untuk memastikan lot-lot komersial yang telah diperuntukkan untuk lot-lot komersial dibangunkan oleh pihak-pihak swasta. Yang itu yang cabaran utama untuk 25 tahun ke hadapan bagi memastikan yang hasrat kerajaan untuk menjadikan pusat pentadbiran kerajaan ini vibrant dan juga lively. Lot-lot komersial pada masa ini diperuntukkan kepada Putrajaya Holding sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk membangunkan infrastruktur Putrajaya, dan pembangunan ataupun perancangan pembangunan dilaksanakan oleh Putrajaya Holding adalah berdasarkan kepada supply and demand. Maknanya kalau Putrajaya, Perbadanan Putrajaya tidak menyediakan polisi ataupun dasar yang mampu menarik minat swasta untuk mendirikan bangunan ataupun melaksanakan aktiviti ekonomi di Putrajaya, Putrajaya Holding tidak akan membangunkan lot komersial itu. So sekarang ni kita sedang bekerjasama dengan Putrajaya Holding macam mana untuk kita menyediakan satu dasar ataupun polisi yang mampu menarik minat pihak swasta untuk memasuki Putrajaya, sama ada untuk melaksanakan aktiviti perniagaan dan juga untuk tinggal dan menetap di Putrajaya, yang semua orang tahu Putrajaya ini sebagai sebuah bandar yang cantik, damai dan tenang. Tapi masih tidak mampu untuk menarik. Yang Menteri dah lancar residensi prihatin yang bahagia bawah 300,000 tu, bawah 200,000 tu pun satu daripada kita punya strategi lah. Bersempena dengan sambutan Jubili Perak 25 tahun ni, penubuhan Perbadanan Putrajaya, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada kesemua anggota Perbadanan Putrajaya yang sebelum ini telah melaksanakan tugasan dengan cemerlang dalam memastikan objektif kerajaan untuk mewujudkan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan tercapai, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kesemua stakeholders termasuk Kementerian Wilayah Persekutuan yang sentiasa memberi hala tuju kepada Perbadanan Putrajaya untuk melaksanakan program-program yang selari dengan hasrat kerajaan ke arah kemakmuran bersama. Tidak lupa juga saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih dan penghargaan kepada penduduk dan juga komuniti Putrajaya yang sentiasa memberi kerjasama yang baik dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Perbadanan Putrajaya, khususnya Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Putrajaya, MPP, WP dan juga persatuan-persatuan penduduk. Dan saya masih mengharapkan supaya kerjasama ini dapat diteruskan secara berterusan bagi memastikan hasrat kerajaan untuk melahirkan masyarakat sejahtera dapat dicapai secara bersama. Terima kasih.